Seterusnya dipersilakan kumpulan ke-8 yang merupakan kumpulan terakhir penutup tirai petang ini berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan OMS FKIKK daripada Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer dengan tajuk proses moderasi soalan penilaian yang panjang. Dipersilakan. Hai, salam keluarga UTEM. Saya Dr. Lina, pensyarah di FKIKK. Saya akan membantu anda untuk lebih memahami maksud moderasi bagi sebarang penilaian atau ujian yang jarang diketahui, melainkan anda terlibat secara langsung dengan urusan akademik. Selain itu, saya juga akan mengungkap permasalahan yang berlaku dalam proses moderasi yang cuba diselesaikan berkaitan dengan proses moderasi. Moderasi juga disebut sebagai timbang tara, dan bagi moderasi yang dilakukan kepada sesuatu penilaian di FKIKK, ianya melibatkan pemeriksaan dan timbang tara bagi kertas soalan dan juga skema jawapan atau rubrik bagi setiap ujian, peperiksaan dan tugasan yang diberikan kepada pelajar. Proses moderasi adalah penting supaya 1. Kualiti sesuatu soalan ujian dan peperiksaan itu dipelihara. 2. Memastikan tahap kesukaran soalan bersesuaian dengan tempoh masa, markah dan juga pemetaan hasil pembelajaran bagi program pengajian. Dan 3. Untuk memastikan keseragaman, kesahan dan kepercayaan skema jawapan. Seperti yang sedia maklum, soalan penilaian adalah sulit sehinggalah tempoh peperiksaan itu tamat. Dokumen harus diurus dan diproses dengan berhati-hati untuk mengelakkan sebarang kebocoran soalan. Untuk menjamin integriti dan kerahsiaan, setiap moderator yang ditugaskan harus menandatangani surat aku janji kerahsiaan. Set soalan akan dikumpulkan oleh ketua jabatan dan satu bengkel khas akan diadakan selama 2 hari bagi tujuan moderasi dalaman untuk moderasi dalaman memeriksa sekurang-kurangnya 2 set soalan dari subjek yang berbeza. Selama bengkel yang diadakan, ketua jabatan sentiasa berada di bilik moderasi untuk memastikan tiada individu yang tidak berkenaan masuk ke bilik moderasi dan tiada soalan yang dibawa keluar untuk mengelakkan sebarang kebocoran soalan. Soalan tersebut kemudiannya akan melalui proses semakan oleh ketua jabatan sebelum diperbaiki oleh pensyarah atau penyelaras bagi subjek tersebut dan kemudiannya diserahkan semula kepada ketua jabatan untuk semakan pembetulan. Soalan tersebut seterusnya akan melalui beberapa proses semakan oleh PP bahagian akademik, TDA dan juga dekan sebelum dihantar ke moderator luar yang dilantik. Selalunya, soalan tersebut akan dihantar sendiri oleh ketua jabatan atau lain-lain pentadbir tertinggi fakulti kepada pemeriksa luar sendiri untuk mengelakkan sebarang kebocoran soalan. Kemudian, setelah selesai, ketua jabatan atau mana-mana pentadbir tertinggi fakulti akan mengambil semula soalan tersebut secara terus daripada pemeriksa luar. Ketua jabatan akan memulangkan semula kertas soalan tersebut kepada penyelaras subjek untuk tujuan pembetulan dan kemudiannya dikembalikan kepada ketua jabatan dan seterusnya untuk semakan TDA dan PP akademik sebelum mendapatkan perakuan dekan bagi tujuan cetakan. Bukan masa yang diperuntukkan kepada moderator luar dan dalam atau masa untuk ketua jabatan, TDA, dekan dan PP yang menjadi masalah. Sebab semua itu adalah penting untuk mereka meneliti dan menggunakan kepakaran mereka untuk tujuan timbang tara. Yang menjadi persoalannya ialah masa yang diambil bagi proses penghantaran, menunggu, mencetak dan lain-lain masalah yang menyebabkan penggunaan sumber fakulti yang sepatutnya boleh dikurangkan. Dari situlah tercetusnya idea perlaksanaan OMS FKIKK. Bagaimana? Jelaskan. Kalau masih kurang jelas, tak apa. Kumpulan OMS FKIKK akan menerangkan dengan lebih lanjut.
Terimalah persembahan bagi perjalanan kami menyelesaikan permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, rakan-rakan perjuangan KIK serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam inovasi daripada kumpulan kami OMS FKIKK. OMS FKIKK kami bangunkan bersama dengan 12 ahli. Tempoh yang panjang kami pendekkan, mudah, jimat dan efektif. Itulah matlamat kami. Sebagai permulaan, berikut dipaparkan senarai kehadiran ahli kumpulan dalam setiap mesyuarat, yang mana peratus kehadiran ahli adalah melebihi 95%. Manakala, metrik pelibatan ahli dalam setiap aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang pelaksanaan projek adalah seperti berikut. Sebagai makluman, projek yang kami jalankan menggunakan pakai amalan kitaran PDCA, di mana carta perbatuan keseluruhan projek adalah seperti yang dipaparkan. Hadirin yang dihormati, untuk langkah pertama iaitu mengenal pasti masalah. Pertama, kami telah melaksanakan kaedah brainstorming. Di sini, 8 masalah semasa di FKIKK telah dikenal pasti. Kedua, kami telah melaksanakan kaedah analisa matrik di mana setiap masalah yang telah dikenal pasti diberi signifikan rating. Ketiga, berdasarkan data analisa matrik yang direkodkan, 3 masalah utama telah disenarai pendek menggunakan graf keupayaan kritikal, di mana masalah-masalah ini melibatkan tempoh masa dan kerumitan proses yang wujud dalam proses moderasi soalan penilaian, proses kemasukan markah projek diploma dan pemilihan tajuk projek sarjana yang dijalankan di FKIKK. Keempat, kami telah melaksanakan kaedah kaji selidik bersasar iaitu melalui pengedaran soalan kaji selidik kepada semua pensyarah di FKIKK. Tujuan kaedah ini adalah bagi mengetahui tahap kesukaran masalah. Sementara hasil huraian dapatan adalah seperti yang dipaparkan. Seterusnya, kami telah melaksanakan kaedah matriks analisa faedah. Hasil analisa ini membawa kepada penyelesaian bagi masalah yang pertama dan seterusnya membawa kepada tajuk projek KIK kami pada petang ini iaitu proses moderasi soalan penilaian yang panjang. Hadirin sekalian, mengapakah projek ini dipilih? Ya, sudah tentu projek ini dipilih kerana ia secara jelas menyokong 4 aspek utama universiti dan PTJ kami. Pertama, projek ini mempunyai hubung kait dengan kualiti perkhidmatan staf akademik. Kedua, projek ini selari dengan visi, misi dan objektif kualiti UTM. Ketiga, projek ini mempunyai hubung kait dengan organisasi PTJ kami iaitu FKIKK. Keempat, projek ini selari dengan visi dan misi Kementerian Pengajian Tinggi. Berpandukan kepada hasil analisa yang telah dijalankan, fokus tema projek kami adalah ke arah meningkatkan kecekapan proses moderasi penilaian pelajar dan tema ini berdasarkan kepada 3 objektif utama iaitu mengurangkan tempoh proses moderasi soalan penilaian, memudahkan proses pengurusan data di samping menjimatkan penggunaan kertas. Seterusnya, kami ingin menerangkan latar belakang masalah projek ini, definisi bagi terminologi penting yang berkaitan proses moderasi soalan penilaian seperti KJ, PPE, PPK, TDA, MD dan ML serta terminologi berkaitan pembangunan sistem seperti OMS, BPA, JAF dan CQI adalah seperti di paparan. Bagi penguraian latar belakang masalah, kaedah 5W1H telah diguna pakai. Untuk makluman hadirin sekalian, pengurusan proses moderasi soalan ini agak rumit serta memakan masa yang lama, secara kumulatifnya 420 minit bagi setiap kursus. Jadi, di mana perkara ini berlaku dan siapakah yang terkesan? Perkara ini sering berlaku di FKIKK dan individu yang paling terkesan sudah tentulah semua yang terlibat dalam proses moderasi kertas soalan. Mengapa perkara ini berlaku?
Ia berlaku kerana tiadanya sistem automatik data yang efektif serta bertambah teruk apabila jumlah set soalan yang banyak dan tempoh proses moderasi yang lama. Bila perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku setiap kali moderasi soalan penilaian dibuat di mana dokumen perlu dicetak, dihantar dan moderasi dijalankan secara berpusat. Jika diteliti, masalah utama bagi proses moderasi soalan penilaian ini adalah masa yang panjang, tiada peringatan berkala kepada moderator dan juga pemantauan yang tidak efisien. Bagi analisa latar belakang masalah, data yang diguna pakai adalah data statistik pada sesi 2018-2019 seperti yang dipaparkan, yang mana nisbah moderator dalam kepada set penilaian adalah 1:6, manakala nisbah moderator luar kepada set penilaian adalah 1:25. Sebagai tambahan, proses pengurusan bagi moderasi soalan penilaian untuk setiap semester adalah seperti yang dipaparkan, di mana tempoh pelaksanaan adalah lebih kurang 2 bulan, yang mana setiap satunya melibatkan pengurusan kerja yang kompleks dan memerlukan penelitian. Sekiranya diperincikan, terdapat 14 proses utama pengurusan moderasi kertas soalan penilaian, bermula daripada proses penyediaan kertas soalan sehinggalah kepada proses penyerahan ke BPA untuk tujuan percetakan. Bagi mendapatkan kepastian terhadap masalah ini, kami telah menjalankan ujian simulasi masa bagi menentukan masa yang perlu diambil bagi pengurusan maklumat proses moderasi untuk setiap kursus, di mana ianya melibatkan masa untuk penyediaan soalan, semakan oleh KJ, moderasi berpusat serta masa yang diperlukan oleh TDA untuk semakan. Secara anggaran, bagi setiap kursus, penyelaras kursus perlu memperuntukkan masa selama 110 minit untuk tujuan moderasi dan cetakan dokumen. KJ dan moderator memerlukan 260 minit bagi penghantaran atau penerimaan kertas soalan penilaian untuk proses moderasi, manakala KJ atau TDA memerlukan 50 minit bagi melengkapkan proses tersebut. Menjadikan secara keseluruhan masa yang diperlukan adalah sebanyak 420 minit bagi setiap kursus. Perkara ini sudah tentu memberikan kesan yang sangat negatif terutamanya kepada semua yang terlibat dalam proses moderasi kertas soalan. Hadirin sekalian, untuk langkah sasaran penurunan masalah, kami telah melaksanakan penanda aras proses moderasi soalan penilaian dengan beberapa fakulti lain di UTM dan juga dengan beberapa universiti awam di Malaysia. Berdasarkan pemerhatian, dapat disimpulkan bahawa penggunaan sistem atas talian dapat mengurangkan penggunaan masa, namun tiada jumlah masa tertentu yang boleh dijadikan sebagai kayu ukur. Justru kami telah melaksanakan penanda arasan projek melalui ujian masa seperti yang telah diterangkan dalam bab 2 sebelum ini. Keputusan ujian ini telah dijadikan sebagai sandaran penetapan sasaran. Pemakluman kepada Ketua PTJ telah dibuat melalui surat permohonan dan telah dipersetujui seperti yang ditunjukkan dalam paparan. Ditunjukkan juga ringkasan aliran penanda aras yang dijalankan dan ianya telah diminitkan dalam mesyuarat jawatankuasa akademik fakulti dan juga edaran telah dibuat di perkeliling dalaman FKIKK. Maka sebagai penetapan sasaran projek, kami telah bersetuju untuk mengurangkan lebih 65% tempoh masa proses moderasi soalan, iaitu dengan mengurangkan daripada 420 minit kepada kurang 140 minit. Hadirin sekalian, kumpulan OMS FKIKK komited dalam memastikan projek ini memberi manfaat yang signifikan kepada warga kerja UTM khususnya. Atas tujuan tersebut, kami telah menganalisis masalah bagi mengenal pasti punca kepada masalah tersebut. Rajah Ishikawa 1 menunjukkan 7 punca masalah yang telah disenarai pendek. Dalam memastikan relevansi bagi setiap punca masalah, kumpulan kami telah menjalankan kajian lanjut menggunakan sumber yang sedia ada. Berikut adalah hasil verifikasi dan validasi punca masalah. Pertama, cuai. Kedua, sikap tidak indah. Ketiga, tenaga kerja terhad. Keempat, sumber kertas fakulti terhad. Kelima, tiada maklumat gantian. Keenam, proses pelaksanaan secara manual. Dan yang ketujuh, banyak peringkat penilaian yang perlu dibuat. Berikut adalah Rajah Ishikawa 2 yang merumuskan 5 punca masalah yang telah diterima pakai oleh kumpulan kami. Seterusnya, berdasarkan hasil analisa punca masalah yang telah dibentangkan, kami telah membincangkan cadangan penyelesaian bagi semua punca-punca yang mungkin. Setiap cadangan penyelesaian dikaji daripada aspek kebaikan dan keburukan. Bagi punca yang pertama, tenaga kerja terhad, cadangan penyelesaian adalah pengurangan beban, Keputusan diterima. panjangkan masa moderasi, Keputusan ditolak.
Bagi punca yang kedua, proses pelaksanaan secara manual cadangan penyelesaian adalah sistem atas talian, Keputusan diterima. sistem luar talian, Keputusan ditolak. Google Form atau Microsoft Flows. Keputusan ditolak. Bagi punca yang ketiga, banyak peringkat penilaian yang perlu dibuat. Cadangan penyelesaian adalah mengurangkan masa penilaian bagi setiap peringkat, Keputusan ditolak. mengurangkan peringkat bagi proses moderasi. Keputusan ditolak. Bagi punca yang keempat, tiada maklumat gantian. Cadangan penyelesaian adalah maklumat disimpan dan diarsipkan. Keputusan diterima. Menyediakan stor simpanan. Keputusan ditolak. Bagi punca yang kelima, sumber kertas fakulti terhad, cadangan penyelesaian adalah mengurangkan penggunaan kertas, Keputusan diterima. menghadkan penggunaan kertas. Keputusan ditolak. Hasilnya, 4 cadangan penyelesaian telah diterima iaitu cadangan pengurangan beban, sistem atas talian, maklumat disimpan dan diarsipkan dan mengurangkan penggunaan kertas. Berpandukan kepada 4 cadangan ini, kami telah bersetuju untuk membangunkan satu sistem atas talian bagi memudahkan dan mengurangkan tempoh masa proses moderasi soalan penilaian dan simpanan dokumen penilaian. Sistem ini kami namakan sebagai OMS FKIKK. Seterusnya adalah penerangan berkaitan pelaksanaan cadangan penyelesaian yang mana sistem automatik atas talian telah dibangunkan. Bagi proses pembangunan sistem, kami juga pakai kaedah 5W1H seperti yang dipaparkan. Manakala carta pembatuan bagi proses pelaksanaan aktiviti adalah seperti jadual berikut. Sistem ini telah dibangunkan oleh beberapa orang pensyarah FKIKK di kalangan ahli KIK OMS FKIKK dengan usaha-sama Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi. Sistem ini dibangunkan berasaskan platform online journal system yang diubah suai fungsinya agar dapat memenuhi keperluan proses moderasi soalan penilaian. Pengenalan kepada sistem OMS FKIKK adalah seperti yang dipaparkan. Antara objektif utama pembangunan sistem OMS FKIKK ini adalah untuk menjadi sebuah gerbang integrasi maklumat untuk memudah cara penyampaian perkhidmatan dan untuk memantau proses sesebuah pembangunan. Faedah utama pembangunan sistem OMS FKIKK ini pula adalah seperti yang dipaparkan. Berikut dipaparkan staf FKIKK yang terlibat dalam pembangunan sistem OMS FKIKK serta perincian setiap proses bagi pembangunan sistem. Sebagai maklumat penting, maklumat pembangunan OMS FKIKK ini telah dibentuk mengikut keperluan pengguna iaitu penyelaras kursus, pengurus sistem TDA, penyelaras program KJ, moderator dalam dan juga moderator luar. Berikut dipaparkan proses instalasi sistem dan pangkalan data. Manakala slide ini memperincikan penetapan proses kerja OMS FKIKK bermula daripada proses pendaftaran pengguna sehinggalah proses moderasi selesai. Selain itu, sebelum pembangunan sistem mula diguna pakai, perbincangan telah dijalankan bagi menetapkan graphical user interface, komponen serta fungsi yang perlu dimasukkan ke dalam sistem, platform database yang akan digunakan serta jaringan komunikasi atas talian yang terlibat. Bagi mendapatkan maklum balas awal terhadap sistem yang dibangunkan, pihak kami telah menjalankan user acceptance test pada 7 dan 8 Mei 2020 yang mana cadangan-cadangan seperti yang dipaparkan telah kami guna pakai untuk menambah baik sistem OMS FKIKK yang telah dibangunkan. Selepas proses penambahbaikan sistem, sekali lagi sistem telah diuji melalui final acceptance test yang dijalankan pada 27 Mei 2020. Hasilnya, dengan perakuan daripada mesyuarat JAF, sistem ini telah mula diguna pakai secara rasmi di FKIKK bermula pada Mac 2020. Video berikut adalah ringkasan penggunaan sistem OMS FKIKK. Mari sama-sama kita saksikan.
Hadirin sekalian, semestinya OMS FKIKK merupakan satu inovasi yang amat kami banggakan kerana ianya sangat mudah digunakan, dapat menjimatkan masa penggunaan dan sangat efektif dalam memantau proses moderasi secara keseluruhan. Sebagai tambahan, seperti dalam paparan, beberapa proses pengurusan moderasi telah dapat digugurkan dengan penggunaan OMS FKIKK. Hadirin sekalian, bagi tujuan pemeriksaan, kami telah membuat perbandingan ujian masa bagi setiap proses penilaian sebelum dan selepas penggunaan OMS FKIKK. Keputusannya ditunjukkan melalui tempoh masa aliran pengurusan bagi setiap kursus dan ianya diperincikan dalam jadual seperti yang ditunjukkan dalam paparan. Jelas, dengan OMS FKIKK, tempoh masa yang digunakan oleh pengguna OMS FKIKK telah berjaya dikurangkan sebanyak 325 minit untuk setiap kursus daripada 420 minit kepada hanya 95 minit. Seterusnya, sifar minit direkodkan bagi tujuan masa percetakan kertas soalan dan masa penghantaran serta pengambilan kertas soalan. Untuk rumusan penjimatan masa moderasi kertas soalan, masa semakan moderator dalam dapat dikurangkan sebanyak 33%, moderator luar sebanyak 33% dan KJ TDA sebanyak 30% dengan adanya OMS FKIKK. Kesimpulannya, OMS FKIKK telah berjaya mewujudkan proses moderasi yang lebih efektif dan berkesan, memudahkan moderator dan KJ TDA dalam semakan dan pengurusan kertas soalan berkaitan dan sekaligus mengurangkan penggunaan kertas. Slide ini pula memaparkan cabaran pelaksanaan projek dan penyelesaian. Bagi sistem yang tidak stabil, kapasiti pelayan telah dinaik taraf untuk mengendalikan aliran trafik yang lebih tinggi. Bagi sistem yang tidak selari dengan proses moderasi, sistem telah dikemas kini mengikut kesesuaian proses moderasi. Manakala bagi penggunaan yang tidak menyeluruh di kalangan pensyarah, manual pengguna telah disediakan sebagai rujukan dan memudahkan penggunaan sistem. Hadirin sekalian, setiap projek yang dijalankan mestilah dipantau bagi memastikan ia berjalan lancar. Jadual berikut menunjukkan gerak kerja secara ringkas proses pemantauan projek sepanjang dilaksanakan. Bagi pemantauan data, pihak kami telah menjalankan kaji selidik ke atas pensyarah di FKIKK. Hasil dapatan kaji selidik mendapati kebanyakan pensyarah bersetuju bahawa sistem OMS FKIKK berjaya mengurangkan masa pengurusan moderasi kertas soalan secara puratanya sebanyak 33.3%. Dengan menggunakan pakai data tersebut, perbandingan telah dibuat dengan masa yang diperolehi melalui ujian masa yang mana jelas data yang diperolehi adalah selari. Data-data yang diperolehi menunjukkan masa telah dapat dikurangkan secara signifikan bagi semua pengguna OMS FKIKK. Berikut dipaparkan rumusan perbandingan masa sebelum dan selepas pelaksanaan sistem OMS FKIKK serta data yang diperolehi melalui proses pemantauan. Dengan melalui persetujuan dekan, tindakan penyeragaman yang menyeluruh telah dilaksanakan. OMS FKIKK telah mula diguna pakai untuk semua program yang ditawarkan di FKIKK, iaitu program diploma, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana bermula pada April 2021. Selain itu, kami juga menyediakan plan kontingensi bagi menghadapi perkara luar jangka. Sebagai contoh, apabila moderator gagal menilai soalan penilaian di dalam OMS FKIKK pada masa yang telah ditetapkan. Hadirin yang dihormati, bagi pencapaian dan penciptaan nilai, jelas 3 objektif utama OMS FKIKK telah berjaya dicapai. Ini dibuktikan dengan penjimatan masa yang optimum dan impak yang signifikan. Impak kepada jabatan, OMS FKIKK telah berjaya menjimatkan tempoh masa penyelaras kursus, moderator, KJ, TDA, PPE, memudahkan proses pemantauan dan pengurusan moderasi kertas soalan serta mudah dan selamat dilaksanakan walaupun ketika pandemik. OMS FKIKK juga telah berjaya menjadi satu platform untuk moderasi soalan penilaian untuk semua program pengajian di FKIKK. Seterusnya, OMS FKIKK berjaya menjimatkan kos pengurusan fakulti sebanyak RM40,500 untuk tahun pertama dan RM2,500 untuk tahun berikutnya dengan hanya menggunakan kepakaran dalaman. Berikut dipaparkan impak tidak langsung penggunaan OMS FKIKK. Berdasarkan Customer Happiness Index terhadap penggunaan sistem OMS FKIKK, seramai 95% pensyarah berpuas hati dan menyukai sistem OMS FKIKK di mana 75% berpendapat bahawa sistem ini dapat diperluaskan ke fakulti-fakulti lain di UTM. Sistem yang kami perkenalkan ini juga telah memberi impak yang baik kepada alam sekitar. Secara anggarannya, sebanyak 71.93% penggunaan kertas telah dapat dijimatkan. OMS FKIKK turut memberikan impak yang positif kepada universiti dan negara.
Penggunaan sepenuhnya teknologi internet digital di dalam pembangunan OMS FKKK tidak dinafikan dapat meningkatkan inovasi dalam pengurusan akademik sekaligus menyokong IR 4.0. Selain memberikan impak yang positif kepada jabatan, pengguna, alam sekitar, universiti dan negara, OMS FKKK turut memberikan kesan yang positif kepada 12 ahlinya. Dapat diperhatikan bahawa prestasi nilai kendiri ahli dari pelbagai aspek meningkat selepas sistem OMS FKKK ini dibangunkan. Kami turut berbangga kerana sistem OMS FKKK ini telah mendapat pengiktirafan daripada Ketua PTJ kami. Berikut dipaparkan video pengiktirafan daripada Dekan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan tahniah kepada OMS FKKK. Satu produk yang mana sudah pastinya akan diguna pakai di fakulti, dan satu yang sangat baik, ya. Dan kita harapkan produk ini bukan setakat di fakulti FKKK, malah dia dapat diaplikasi di seluruh fakulti di seluruh universiti. Terima kasih. Hang Tuah tersohor di serata negeri, lambang Melayu dijunjung tinggi. Tibalah masa mengundur diri, menada harapan OMS FKKK dijulang tinggi. Sekian dahulu daripada kami. Terima kasih. Majlis mempersilakan panel hakim untuk mengajukan soalan sekiranya ada dan rumusan persembahan kepada kumpulan OMS FKKK. Okey, tahniah kepada kumpulan yang dapat menyiapkan projek dengan jayanya. Okey, soalan pertama. Kumpulan tadi ada nyatakan yang you dah buat reference pada berapa universiti? USIM, UITM dan beberapa UA saya ikut. Ada tak dalam slide ni menyatakan you punya projek lagi bagus daripada dia orang? Bukan, projek yang universiti awam yang lain tu dia tak ada menggunakan apa-apa platform. Tu saya cakap tu. Yeah. You kena tunjukkan projek ni yang universiti lain tu dia tak ada platform tu. Sedangkan you ada platform tu, you tak nyata kan? Ada nyata ke tak ada ni? Kalau ikutkan slide ni, sebenarnya kita nak tentukan tak jawab soalan saya dulu. Jangan lagi tempat lain. Penanda ukur tu. Soalan saya apa ni? Tak ada kan? Tu saya nak bantu kamu. Sepatutnya kalau kamu dah keluar benda ni, nak tunjuk projek kamu ni yang projek ni lebih bagus daripada orang, ini umpama you benchmark tau. Betul. Kita call sebab nak cari benchmark, tapi diorang tak boleh nak bagi value. Sebab tu kita tak apa. You buat benchmark, you ambil tahu dia punya level of dia punya sistem tu macam mana. Tiba-tiba sistem you lagi bagus, you tak nyata kan? Faham tak maksud saya? Faham. Itu maksud saya. Kenapa saya utarakan soalan tu? Sebab kita nak tengok benda tu, memang you benchmark. Apa-apa pun kita kena benchmark. Nak tengok nanti ending dia, pengukur dia nak ukur idea kita tu lebih bagus dari orang ataupun kita lebih teruk. Dekat situ point saya. Okey. Okey. Pergi kat carta perbantuan. Berapa lama projek ni buat? Projek ni disiapkan berapa lama? Daripada dalam bulan daripada 2019 hingga akhir dalam 2 tahun berapa bulan tu? Berapa minggu? 2 tahun berapa? 2 tahun 2 bulan. Dekat mana yang lama? You pun tengah baca kan? Patut you sebagai kumpulan KIK tuan punya projek, tanya dia terus cakap. Betul tak betul? You tak hadam you punya projek ni. You nampak tak? Dekat mana lama? Pemantauan kan? Ya, dekat betul. pengalaman. Sebab apa? Dengan dekat apa tu? Pemeriksaan. Pemeriksaan. Kenapa lama?
sebab kita nak pastikan bahawa sistem tu adalah running dan sesuai digunakan. Kenapa masa pelaksanaan tu tak lama? Dia dilaksanakan mengikut semester. Jadi pada waktu tu dia dah settle pada semester yang tersebut. Tapi kita keep on continuous lah sampai ke sudah. Saya tahu jawapannya. Tapi you buatlah awan kat situ. Jawab. Jadi orang tak payah tanya. Betul tak betul? Orang tengok projek ni kan, alamak, projek simple je. Tapi makan masa. Sebab dia tu yang you jawab ni. Better you buat awan kat situ. Okey. Dia bukan faktor yang you tak boleh kawal. Faktor you tak boleh kawal. Jadi duration tu dipanjang. Betul? Benda macam tu yang saya duk kalau you tak boleh jawab ni, saya tak bagi makan dah. Okey, cuma akhir sekali tadi Puan Ketua Penilai pun ada komen. Saya nak komen akhir sekali. You buka you punya tulang ikan. Rata-rata kumpulan menggunakan kaedah yang sama. Saya pun pelik juga. Dia nyanyi bangau oh bangau ke apa, saya pun tak faham. Kalau saya kat kilang, supervisor saya ada problem. Dia tak pandai guna YY analysis. Saya suruh nyanyi bangau oh bangau. Dia sebenarnya Raja Ishikawa ni, kalau Pakcik Ishikawa tu boleh bangun dari kubur, dia datang dekat kamu semua ni, dekat unit item ni. Gunakan dia punya kaedah ni, tak baru cantik. Okey, macam puan tu ya, patut ambil yang ujung, tapi you ambil yang tengah. Nyanyi tu tak kena tau. Bangau oh bangau tu punya nyanyi tak kena. You ingat lagu bangau oh bangau masa kecil macam mana? Kan? Sebenarnya kaedah Ishikawa diagram, YY analysis, dia sama je. Guna lagu, orang Malaysia ni ada lagu dia, bangau oh bangau. Saya kalau anak buah saya ada problem, tak susah, kau nyanyi bangau oh bangau lepas aku. Apa problem kau? Panel dented. Sebab apa dented? Ni saya suruh, saya nyanyikan dia. Tanya. Last sekali dia tak boleh jawab. Tu lah root cause dia. Okey. Tolong tengok benda ni balik. Sebab kamu kumpulan tak akhir, saya recap benda tu lah. Okey. Lain daripada saya rasa itu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu soalannya saya nak sebut nama kumpulan ni susah sikit FOMS. Panjang. Okey, satu soalan saja. Dari segi safety. Bila especially melibatkan ML lah, you panggil ML okey. Of course ada apa perjalanan lah, tempoh perjalanan. Dari segi safety-nya, how do you ensure that sekarang ni dah pakai online, okey kan? Tapi still sekarang ni online pun banyak sangat ada orang intercept. So how do you ensure that you punya apa you panggil, dia panggil apa, firewall apa whatever lah, sistem yang you pakai tu okey lah. Ketakut nanti, because ini melibatkan soalan kan, and kalau berlaku kebocoran habis. Okey, macam mana? Sebab tu di awal-awal semasa pelaksanaan kita libatkan pusat PPPK lah, which is pusat komunikasi di UTM, untuk bantu kita park the whole documentation tu dekat server UTM. So server UTM tu memang dipantau 24 hours oleh pusat PPPK tu, dan kami percayalah kalau ada sebarang, sebab ada intrusion ke apa dan sebagainya, memang ada pemakluman, ada pemantauan dan sebagainya daripada pusat tersebut, dan kami sepatutnya akan dimaklumkan lah kalau benda tu berlaku, sebab dia melibatkan confidential data kan, sebelum peperiksaan dijalankan. Okey, yang itu dari segi UTM keluar ke ML,
Itu I think is okay lah, because as you mentioned just now. Tapi daripada ML masuk ke UTM ni, how do you ensure? Moderator luar juga diberikan username dan password, dan itulah setiap kali dia log, memang kita tahu dia punya login, kita tahulah dia punya log dan sebagainya. So sepatutnya tak ada isu lah, dan memang dan sistem kita memang boleh diakses daripada rumah, daripada luar, daripada fakulti juga. So far tak ada isu lah. Okay, right, thank you. Terima kasih.